tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitu surah yang ke-28. Bulan lepas kita telah berhenti ayat yang ke-15. Ya, dan kita akan sambunglah pada malam ni ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-16 surah Al-Qasas, muka surat 387. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ni kita akan menyambung pengajian tafsir Al-Quran, sambungan daripada kuliah yang kita adakan pada bulan lepas, di mana kita telah membaca tafsir surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitu surah yang ke-28. Bulan lepas kita telah berhenti ayat yang ke-15. Ya, dan kita akan sambunglah pada malam ni ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-16 surah Al-Qasas, muka surat 387. Muka surat 387. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Fa idza alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu. قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Sebelum ni kita telah baca ayat yang ke-15, kisah di mana Nabi Musa AS telah menumbuk seorang lelaki Qibti, ya. Secara tidak sengaja. Tumbukan itu sengaja, tapi bukan dengan niat untuk membunuh, ya. Tetapi dengan sebab tumbukan Nabi Musa tersebut, lelaki yang ditumbuk itu mati. Fawakasahu Musa faqadha alaih. Jadi mati itu maknanya tumbuk sehingga menyebabkan kematian. Bukan, Nabi Musa bukan niat nak membunuh, ya, mana tidak sengaja lah. Jadi kalau dalam keadaan tidak sengaja ni, sama ada dalam hukum Islam pun, dalam undang-undang Islam lah, dia ada hukuman lah, ya, ke atas pembunuhan tidak sengaja. Tetapi dia tidak termasuk dalam dosa sebab tidak sengaja. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut dosa besar, khalidina fiha, kekal mereka tu dalam neraka Jahannam. Itu pembunuhan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha, Allah sebut. Dia tidak termasuk dalam dosa seperti itulah. Memang Nabi Musa AS tidak sengaja, tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala ketika itu, berlaku kematian lah terhadap lelaki Qibti tersebut. Lelaki Qibti ni maknanya lelaki Fir'aun lah, pekerja Fir'aun. Itu yang berlaku. Tetapi dalam ayat yang ke-15 sebelum ni kita baca perkataan Musa tu, di akhir tu perkataan Musa, Nabi Musa kata, hadza min amali syaitan
ini adalah perbuatan syaitan. Mana membunuh manusia ni sehingga melakukan perbuatan sehingga menyebabkan kematian. Itu daripada perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan ni makna nisbah lah. Saya sudah hurai dah dalam kuliah sebelum ni. Perbuatan syaitan ni nisbah. Maksudnya sebagai asbab sahaja. Hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nisbah kepada perbuatan buruk ni, maka kita kata syaitan. Syaitan. Pertama. Yang kedua, perbuatan syaitan di sini iaitu perbuatan yang tidak bersalah ni, pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa tu, kalau dari sudut hukum tu tidak bersalah lah. Tetapi syaitan ni, di antara perbuatan yang dilakukan oleh syaitan ini iaitu mempernampakkan sesuatu tidak bersalah tu sehingga nampak bersalah. Mana akibat yang berlaku daripada pembunuhan ini akan dilakukan oleh syaitan. Maknanya syaitan ni akan buat sesuatu daripada perbuatan pembunuhan ini. Itu apa dia? Kita akan bacakan nanti, akan datang nanti. Disebabkan berlaku pembunuhan inilah Fir'aun tu nak bunuh Nabi Musa AS. Fir'aun akan datang ni, kita akan baca. Fir'aun buat keputusan nak bunuh Musa AS. Jadi keputusan yang dilakukan oleh Fir'aun membunuh Musa itu perbuatan syaitan. Sebab menghukum dengan cara tidak betul. Menghukum dengan cara tidak betul tu, itu daripada perbuatan syaitan. Sebab itulah Nabi Musa kata, innahu aduwwum mudhillum mubin. Sesungguhnya syaitan ini merupakan makhluk yang menyesatkan manusia dengan jelas dan juga nyata. Mana dia akan buat sesuatu kepada manusia ni sehingga nampak manusia tu tak betul. Jadi hukuman yang akan dikenakan ke atas Musa ni, yang dilakukan oleh Fir'aun, adalah daripada perbuatan syaitan. Iaitu Fir'aun hukum Nabi Musa AS walaupun tidak bersalah, tapi Fir'aun telah hukum mati, hukum bunuh Musa AS. Pertama. Yang kedua, ia kata bersalah ni iaitu Fir'aun tidak mengadili Musa dengan cara betul. Maksudnya hakim ni apabila dia buat keputusan tidak menepati dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Taala kira hukum dia. Kalau hukum Allah Subhanahu Wa Taala sudah ada, maka keputusan hakim itu mesti berdasarkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kira zalim. Walaupun sudah ada hukuman, walaupun kita kata ada hukuman lain menggantikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia kira zalim. Jadi Fir'aun ni sepatutnya apa berlaku? Sepatutnya dia tangkap Musa, tanyalah melalui proses mahkamah, kita katakan melalui proses mahkamah, soal jawab, tanya dulu macam mana boleh berlaku, dan bagi peluang dari sudut pembelaan untuk membela, barulah kemudiannya dijatuhkan hukuman ke atas Nabi Musa AS. Itu baru cara yang betul. Kalau terus hukum seperti itu tidak betul. Jadi yang dilakukan oleh Fir'aun ni tanpa ada apa-apa pembelaan terhadap Musa AS. Musa tak ada ketika itu. Dia telah keluarkan hukuman bunuh Musa AS. Apabila dia tahu kaum Kibti itu, lelaki Kibti itu sudah dibunuh oleh Musa AS. Itu maksudnya menghukum manusia dengan tidak betul ini, itu daripada perbuatan syaitan. Allah pun sebut dalam Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Sesiapa yang menghukum, sesiapa yang tidak berhukum dengan hukuman yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Itu peringatan untuk hakim lah. Jadi kesan, walaupun perbuatan Nabi Musa itu tidak bersalah, tapi hukuman yang dikenakan ke atas Musa itu salah. Itu daripada perbuatan syaitan. Mana nisbah, natijah daripada perlakuan seperti ini membawa kepada tipu daya syaitan. Fayakidu laka kaidah, kan? Jadi syaitan ni dia ada satu cara nak melakukan perancangan jahat ke atas manusia. Itu perancangan syaitan. Ini nisbah kepada hukuman manusia ni lah. Tak apalah, sambungan pada malam ni. Nabi Musa AS, walaupun perbuatan tu dia tidak bersalah,
dari sudut syar'i lah. Tetapi orang yang baik ni tuan-tuan, dia orang baik ni hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Musa ni dia tidak nabi lagi ketika ni, tetapi dia ni orang yang baik. Ya. Sifat nabi tu ada pada diri dia. Ini perkara yang perlu kita ingat. Nabi-nabi Allah ni sebelum dia jadi nabi ni, sifat nabi, mana sifat baik yang ada pada nabi tu bukan ketika mana jadi nabi tu baru ada sifat tu, tidak. Sebelum tu sudah ada dah. Kan? Mana-mana nabi Allah Subhanahu wa taala pun begitu juga. Mana sifat baik. Jadi Nabi Musa AS ni orang yang baik lah. Orang yang baik, yang soleh kita kata. Walaupun dia ni sebelum jadi nabi sekalipun. Jadi orang yang baik ni tuan-tuan, walaupun dia melakukan satu perkara yang tidak bersalah ataupun tidak sengaja lah, ya, tetapi dari sudut perasaan dia tu, dia akan rasa seperti bersalah dah. Dan perasaan ni tidak berlaku kepada manusia, ya, boleh berlaku kepada, tidak berlaku pada nabi-nabi saja, manusia biasa pun, kan. Dia panggil golongan muqarrabin. Golongan muqarrabin ni mana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab umat nabi ni dia ada 3 jenis. Allah sebut dalam Quran, ya, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ya. Yang pertama, golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan muqtasid, sederhana. Dan golongan yang ketiga ni, golongan sabiqun bil khairat, mana golongan yang berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan. Ini golongan kita akan sebut sebagai golongan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya golongan yang jaga sungguh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan diri dia ni memang dia tidak buat dosa. Dosa-dosa besar tu dia memang tak buat. Dan dia akan jaga sungguh-sungguh diri dia ni, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah yang wajib dia akan buat semua. Yang sunat pun dia buat. Dia akan jaga sungguh-sungguh. Dia memang dia akan jaga diri dia untuk tidak melakukan dosa. Tapi dalam keadaan tidak melakukan dosa pun, mungkin akan terjadi kepada dia satu-satu perkara yang bagi dia itu bersalah. Dan dia akan rasa seperti bersalah. Ini golongan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, oleh kerana dia terlampau jaga hubungan dia dengan Allah, kalau tersalah sikit dia rasa macam berdosa dah. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, kenapa Nabi tu beristighfar? Kan, dalam riwayat sebut setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran pun Allah sebut, liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbik, supaya Allah Subhanahu wa taala dapat ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi dosa-dosa tu Allah telah sebut dosa-dosa Nabi. Adakah kita menerima, kita maksudnya kita meyakini ataupun kita tahulah kan bahawa Nabi tu ada dosa, sedangkan sudah ada maklumat kepada kita bahawa Nabi tu maksum, terpelihara daripada dosa. Tapi kenapa tu dalam Quran Allah sebut dosa kamu, supaya Allah dapat ampunkan dosa kamu, ya. Dan Nabi SAW beristighfar. Jadi di sinilah ulama dia memperbahaskan. Dia kata dosa Nabi, Nabi beristighfar bukan kerana dosa tu dengan erti kata dosa seperti mana kita lakukan dosa tersebut. Tidak. Dia nisbah kepada satu perasaan yang ada dalam hati Nabi ni. Apabila terlampau jaga hubungan, tersalah sikit bagi dia tu semacam dosa dah. Contoh tu kan, solat kan. Bagi orang dekat dengan Allah, kalau dia terlupa Allah sekejap dah, terlupa Allah sekejap, mungkin bagi dia tu dosa dah. Kita bukan saja terlupa sekejap tu, bahkan tak tahu pun kita sudah solat ni kadang-kadang. Kita tak rasa pun berdosa, sebab kita kata kita sudah solat ni, kira dosa apa lagi yang sudah solat. Itu kita orang biasa, orang awam. Orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak gitu. Dia tu kalau dia terlupa sikit Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia ingat kepada dunia dalam solat, bagi dia tu dosa dah. Dia rasa seperti berdosa. Kita tidak berdosa. Kan? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin, istilah. Bagi orang biasa ni, dia rasa itu kebaikan, perkara yang tidak berdosa lah. Tapi bagi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu satu keburukan dah. Contoh tu sekarang kita tinggal solat sunat. Kita tak solat tahajud, kita tinggal solat duha, kita tidak solat ba'diyah, qabliyah. Bagi kita tidak rasa apa-apa pun.
Kita tak rasa macam dosa lah. Memang pun tidak berdosa pun. Sebab berdosa ni berlaku apabila kita tinggal yang fardu tu baru berdosa. Dan tak masuk neraka pun dengan sebab kita tidak solat tahajud. Tak masuk neraka. Tak solat subuh tu baru masuk nerakanya. Kalau kita tidak solat duha, tak masuk neraka, tak apa tak solat duha. Dalam hadis pun Nabi sebut kan, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, yang fardu ke atas aku ni daripada solat, apa dia? Nabi SAW kata 5 waktu. Puasa, daripada puasa ni, bulan Ramadan. Kan? Kemudian zakat, 1/40 daripada harta. Lepas tu tak ada. Nabi kata, tu yang fardunya. Dia pun pergi dalam hadis sahih. Dia pergi, dia kata, la azidu wala angkus. Aku tak mahu tambah, aku tak mahu kurang. Maksudnya dia nak jaga apa yang Nabi sebut tu, solat 5 waktu, puasa, zakat. Waktu tu haji tidak difardukan lagi. Dia nak jaga sungguh-sungguh. Ya tu. Maksudnya yang sunat pun dia tak mahu buat. Itu maksud dia lah. Dia kata aku tak mahu tambah, maksudnya aku tak mahu buat yang sunat. Dan aku tidak kurang, yang fardu tu aku tidak kurang. Dia pun pergi. Nabi SAW kata, qad aflaha in sadaqah. Sesungguhnya akan berjaya dia tu. Kalau apa yang dia kata tu betul, dia akan berjaya. Maksudnya dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dah. Jadi sebab tu ulama kata kalau nak masuk syurga tu jaga yang fardu tu. Cukup dah. Boleh masuk syurga lah kita. Sebab tu kita tidak terasa pun. Contoh kalau kita tak kita tidak mengerjakan puasa sunat tu di sini kami, kita tak rasa berdosa pun. Cuma rugilah kita kan. Tapi berdosa sehingga jadi masuk neraka tu tidak. Tapi kalau kita tinggal puasa fardu tu kita tak terasa berdosa. Jadi orang yang muqarrabin tu tidak begitu. Dia tinggal yang sunat tu dia rasa berdosa. Perasaan dia tu berdosa. Sehingga dia rasa tak sedap duduk. Ya, kalau dia tak bangun tahajud tu tak sedap duduk dia. Mesti kena bangun. Bagi dia tu wajib. Ke atas diri dia tu bukan hukum Allah tu wajib. Dia tidak, dia rasa macam wajib dah. Dia rasa macam berdosa. Itu tidak berlaku pada Nabi saja, manusia biasa. Kan? Tuan-tuan pun kalau dekat dengan Allah akan ada perasaan seperti itu. Apatah lagi kalau solat lupa Allah sikit akan rasa berdosa. Itu manusia biasa. Nabi, adakah manusia yang lebih dekat dengan Allah lebih pada Nabi SAW? Kalau kita pun seperti itu, Nabi-Nabi Allah lebih lagi. Kan mana satu perasaan tu tak buat salah pun dia rasa berdosa. Itu yang kita nak bagi tahu. Sebab tu Nabi SAW istighfar kan. Setiap kali Nabi solat, Nabi akan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kita tak boleh kata adakah Nabi buat dosa? Memang Nabi tak buat dosa. Nabi maksum, tak melakukan dosa. Tapi kenapa Nabi istighfar? Tu di atas perasaan. Nabi SAW rasa solat yang dikerjakan itu, Nabi takut Allah Ta'ala tak terima. Kita tak ada perasaan tu. Kan kita solat tu kira lantaklah Allah terima tak mahu terima. Bagi kita begitu je. Tapi Nabi SAW tidak. Orang yang dekat dengan Allah dia akan rasa tu, dia mengharapkan Allah Ta'ala terima. Kalau ada kekurangan sikit sebanyak, dia takut Allah Ta'ala tak terima. Kan orang beriman dia ada dua sifat, takut dan harap tu. Bila mengerjakan satu amal tu, dia mengharapkan Allah Ta'ala terima. Dalam masa yang sama dia takut sangat. Takut ada mana-mana kecacatan dalam solat ni Allah Ta'ala tak terima solat. Apa perasaan kita tu? Kalau Allah Ta'ala tak terima solat kita. Tapi kita tak rasa seperti itu. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nisbah kepada perasaan itulah ya Nabi SAW itu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pun sama. Nabi Musa AS ni ya, walaupun dari sudut hukum dunia ni ya, undang-undang dunia kita kata, dia tidak dikenakan hukum bersalah. Kalau kita bawa kisah ni kepada zaman sekarang lah, berdasarkan hukum Islam, dia tidak dikenakan hukuman kisah ni. Kan? Mana bunuh balah tak boleh sebab dia tidak sengaja. Jadi hukuman dia bayar denda. Kan dalam Islam dia ada hukum dia bayar denda atas pembunuhan ni. Zaman Nabi SAW 100 ekor unta. Kan 100 ekor unta. Mana dengan harga 100 ekor unta tu dalam satu kematian ni tu sudah boleh jadi 1 juta jugalah lebih kurang dia. Dia pampasan, kita tahu pampasan. Ya, maknanya itu dikenakan hukuman seperti itulah. Tapi tidak, orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni sifat ni kalau kita dekat dengan Allah pun kita akan ada juga, walaupun kita tidak sengaja membunuh manusia, kita akan rasa bersalah.
Sebab ini bukan satu peristiwa biasa ni tuan. Bukan sakit telinga cabut gigi. Tidak ni. Kematian ni. Kan? Walaupun orang kafir sekalipun. Oleh kerana itulah Nabi Musa AS dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Dan ini menunjukkan caralah apa yang dilakukan oleh Nabi Musa AS ini panduan kepada kita semua dalam kita melakukan, dalam apabila kita terbuat sesuatu dosa ni, ini cara dia. Kan? Cara dia apa dia? Nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Minta ampun, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang Allah Taala ajak kepada hamba apabila melakukan dosa yang untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia apa? Minta ampun pada Allah. Kita kata seperti ni kenapa tuan? Sebab kalau kita tengok agama lain, dia tidak lagu ni. Kan? Contoh dalam agama Hindu kan. Baru-baru ni Taipusa. Taipusa ni kan, cucuk situ, cucuk sini kan. Untuk apa tu? Apa dosa dah tu kan? Cuba tanya mereka tu. Mereka buat seperti itu, kenapa ni? Sampai cucuk mata kain. Darah situ, darah sini. Kan? Jadi mereka apa panggil? Nak keampunan tu, nak terhapus dosa-dosa mereka. Sebab dalam agama mereka pun ada dosa pahala juga. Ada dosa pahala juga. Jadi bagi mereka tu nak menghapuskan dosa. Syiah. Syiah. Salah satu cara dia nak menghapuskan dosa seperti itu. Ni yang kita tengok 10 Muharram. Habis luka-luka ni. Luka-luka habis tubuh badan ni. Ya. Itu salah satu cara nak menghapuskan dosa. Dalam Islam tidak. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu cara dia. Jadi Nabi Musa AS pun minta ampun dah. Ini lafaz dia. Jadi lafaz ni syar'i. Syar'i ni dengan arti kata apa yang disebut oleh Nabi Musa ni Allah nukilkan dalam Quran, bermaksud menjadi panduan kepada kita. Jadi kita boleh sebut seperti ni dalam doa kita. Dia. Iaitu apa dia? Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Cuba kita baca. Ya. Jadi di sini ni Allah nak ajar kepada kita, dosa yang kita buat ni tak kira lah sama ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dosa dengan manusia. Secara zahirnya kita nampak kita buat zalim pada manusia. Contoh kita macam ni, Nabi Musa membunuh seorang manusia, ataupun kita curi barang-barang manusia, kita tipu manusia, kita scam manusia. Kita buat jahat lah pada manusia. Jadi secara zahirnya kita nampak kita buat zalim kepada manusia. Itu zahir. Kan? Tetapi Allah bagi tahu hakikatnya perbuatan kita menzalimi manusia tu sebenarnya kita buat zalim pada diri kita sendiri. Kan? Sebab tu dalam ayat yang lain Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, alladzina zalamu anfusahum, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa Allah sebut seperti itu? Nak bagi tahu hakikat. Dosa-dosa yang kita buat ni terus ni, sama ada dosa dengan Allah, tak kira lah. Sebab dosa ni akan dua kan. Satu, dosa kita berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita sama manusia. Tak kira sama ada dengan Allah ke dengan manusia ke, sama je. Kan? Kalau kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun, hakikat sebenar kita telah berbuat zalim pada diri kita sendiri. Itu hakikatnya. Yang perlu kita sedar. Perkara ni kita kena sedar. Sebab kadang-kadang kita tidak sedar. Contoh kalau kita tidak solat, kita tidak rasa pun kita buat zalim pada diri kita. Kita tidak rasa pun. Kita menzalimi hukum Allah pun kita tidak rasa. Sebenarnya dalam kita meninggalkan perintah Allah ni, contoh kita tidak solat, kita telah menzalimi hukum Allah dan kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah buat zalim. Jadi zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan, dia tidak sama zalim di sisi kita. Kita fikir zalim ni apabila kita buat sesuatu kejahatan terhadap manusia, macam membunuh ke, kita tumbuk manusia, kita curi barang manusia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak gitu. Semua perbuatan dosa tu kira zalim. Semua. Kalau kita tidak solat, zalim tu. Mana kita telah menzalimi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa sama kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut menzalimi diri sendiri tu sebenarnya? Sebab akibat daripada perbuatan kita itu akan kena kepada kita. Memang kita buat zalim diri kita sendiri. Contoh kalau kita tidak solat tu, hukum Allah, natijah daripada perbuatan kita tinggal solat ni, apa berlaku? Masuk neraka.
Dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut Allah pecahkan kepala dia. Jadi kepala dia tu dipecahkan, kenapa? Sebab perbuatan dia, bukan perbuatan orang lain. Kan? Mana akibat hukuman tu dikenakan ke atas diri dia. Ya. Dalam kisah yang lain, seperti mana kisah Nabi Adam alaihissalam, dalam ayat yang lain lah, Allah Subhanahu Wa Taala cerita Nabi Adam alaihissalam ketika mana berada dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi Adam, wa kula fakula washraba haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Cuba perhati. Makanlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa dalam syurga ni segala jenis makanan, dan minumlah segala jenis minuman. Jangan kamu mendekati pokok ni, satu pokok larangan. Ada satu pokok dalam syurga ni, Allah Subhanahu Wa Taala larang Nabi Adam alaihissalam untuk buat, untuk dekat. Jangan kamu mendekati. Dia panggil pokok larangan. Fatakuna minaz zalimin. Nescaya kamu akan termasuk dari kalangan manusia yang berbuat zalim. Allah sebut. Maksudnya kalau kamu mendekati pokok ni, kamu makan, kamu sentuh, kau tak kira. Sebab Allah kata kamu jangan dekat pokok ni. Jangan tanya saya pokok macam mana, sebab saya sendiri pun tak pernah tengok pokok ni. Kan? Cuma kita kata pokok larangan, Allah larang. Fatakuna minaz zalimin. Nescaya kamu akan termasuk manusia yang zalim kalau kamu langgar atau kamu buat larangan aku. Dua kan? Langgar perintah Allah atau buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apabila Nabi Adam diperdayakan oleh iblis sehingga Nabi Adam termakan buah tu kan. Ada yang kata buah, ada yang kata daun, ada yang kata ranting, ada yang kata akar, kulit, tak kira, itu tidak penting. Yang penting Nabi Adam ni telah makan tu. Biasanya pokok buah lah. Jadi ulama tafsir kata buah, dia kata buah daripada pokok tersebut. Ya. Allah murka. Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada Nabi Adam. Allah marah kepada Nabi Adam. Kenapa? Sebab Nabi Adam telah melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Allah keluarkan Adam daripada syurga itu kerana Allah murka kepada Nabi Adam AS. Ketika berlaku peristiwa seperti itu. Dan apabila Nabi Adam sedar, Allah cerita dalam Al-Quran, Nabi Adam dia sedar, dia melakukan dosa tersebut. Dia melakukan larangan tersebut. Apa lafaz dia, doa dia dalam Al-Quran? Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Allah nukilkan perkataan tu, doa Nabi Adam dalam Quran ni. Apa dia? Dalam surah Ar-Raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Nabi Adam kata, Nabi Adam sebut dalam doa dia, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah menzalimi diri kami. Di sini Nabi Musa kata, inni zalamtu nafsi. Sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri. Nabi Adam kata, Rabbana zalamna. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kita nak tanya tuan, Nabi Adam ketika itu dia bunuh manusia kah? Mana ada bunuh manusia? Tak ada. Larangan yang dilakukan Nabi Adam bukan berkaitan dengan pembunuhan. Itu dia makan buah daripada pokok larangan tersebut je. Itu je. Larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua kita nak tanya, berapa banyak larangan Nabi Adam buat? Berapa banyak? Yang Nabi Adam kata kami telah menzalimi diri kami sendiri, itu berapa banyak dosa yang dia buat, larangan tersebut. Berapa banyak jenis atau berapa kali? Mungkin kita kata satu jenis. Satu jenis banyak kali, banyak juga. Macam kita curi kan. Curi itu satu jenis larangan, tapi curi hari-hari curi, banyak juga dosa. Ulama tafsir kata satu jenis itu saja larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekali itu saja. Bukan kata tiap-tiap kali, tak, sekali tu. Mana satu je. Satu pun sudah cukup dah. Nak bagi tahu kita telah buat zalim pada diri kita. Bukan kata zalim ni bila kita buat banyak jadi zalim, tak. Kita curi puluh-puluh kali baru zalim. Hak sekali tu. Tak. Sebab tu kadang-kadang manusia ni dia boleh masuk neraka, bukan masuk neraka buat dosa banyak, boleh jadi hak sekali tu. Satu tu dosa boleh jadi masuk neraka dia. Dalam hadis Nabi sebut kan. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli jannah. Sesungguhnya ada di kalangan kamu ni, Nabi kata. Bukan setiap kamu dah, mana ada di kalangan. Kita tidak tahu siapa dia. Mana ada? Siapa dia? La ya'malu bi amalin ahli jannah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga.
Kan? Hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dhira'. Sehingga dia dengan syurga tu kan dekat kecuali satu hasta lagi. Mana kalau kita kata selangkah lagi. Satu hasta ni mana satu langkah lagi nak masuk syurga. Akhir sekali dia beramal dengan amalan ahli neraka. Masuk neraka dia. Jadi masuk neraka tu walaupun kita dekat dah dengan syurga. Ya dekat dah tapi sikit tu. Kok sikit tu masuk neraka? Bukan kata banyak baru masuk neraka, tidak. Sebab tu kita tu kita contohnya kita duduk solat puasa lama dah. Tiba-tiba ada dosa sikit yang kita buat. Mungkin dengan sebab dosa tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, Allah masukkan kita dalam neraka jahanam. Kita tidak tahu. Jadi kita ada kata, sikit je. Sikit je. Sekali ni je. Sikit je. Tak. Sebab kita tidak tahu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak pandai dah amalan kita tu. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW cerita, ada seorang perempuan ni masuk neraka. Diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab seekor kucing. Uzzibati mura'atun fi hirratin. Diazab seorang perempuan ni dengan sebab seekor kucing. Dia telah kurung kucing ni. Tak bagi makan kepada kucing. Siapa mati kucing ni? Kucing. Tidak manusia tu lah. Kucing. Binatang. Ya kita kalau kita tengok kucing mati tepi jalan, kita tak rasa apa-apa pun tu sebenarnya. Kucing. Tengok nak bagi tahu ni kita. Oleh kerana itulah ahli syurga ni di dunia dia jaga sungguh-sungguh keadaan diri dia ni, bukan dalam perkara-perkara besar, yang kecil-kecil pun. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut ada seorang manusia ni dia tak sedar apa perkataan yang dia ucap tu, dengan sebab perkataan tu dia masuk neraka. Kita bercakap hari-hari ni kita tidak sedar pun. Begitu sekali nak bagi tahu kemurkaan Allah tu kita tidak tahu. Kita jangan ingat kemurkaan Allah tu dalam perkara-perkara besar berlaku. Boleh jadi yang sikit-sikit ni. Begitu juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni, kebaikan kita buat. Kan? Dalam hadis yang sama Nabi kata, ada seseorang kamu ni dia beramal dengan amalan ahli neraka, dekatlah dengan neraka. Satu hasta lagi nak masuk neraka. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, masuk syurga dia. Kan? Maknanya masuk amalan ahli syurga tu sikit tu lah, tapi belum masuk syurga. Maknanya perkara seperti itu boleh berlaku. Dalam hadis yang sahih, seorang perempuan berzina. Seorang perempuan berzina. Dia tengok seekor anjing duduk main pusing dekat lopok air dekat telaga tu lah. Hulu kepala dia tak sampai. Dia pun tengok, dia rasa kesian, dia pergi dekat anjing tersebut, dia ambil kasut dia cebok air tu bagi kepada anjing tu. Allah suka. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada penzina ni, penzina perempuan ni. Itu kebaikan. Begitulah. Sebenarnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu yang menyebabkan kita ni ahli syurga ni bukan kata solat kita yang berpuluh-puluh tahun kita solat ni, tidak. Boleh jadi perkara lain. Inilah maksudnya nak bagi tahu penjagaan kita ni. Sifat takwa yang perlu ada dalam diri kita ni, jaga diri kita sungguh-sungguh supaya tidak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita jagalah perintah Allah dan tidak buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak beritahu ni menzalimi diri kita sendiri. Jadi setelah tu faghfirli ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku, kata Nabi Musa AS. Faghfara lahu, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun ampunkan dosa dia. Sebab itulah sebagian ulama tafsir kata Nabi Musa pun dia, maksudnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu dia berdosa juga. Walaupun tidak sengaja pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Di sinilah kita tak boleh kata perbuatan Nabi Musa AS ini sebagai satu dosa. Kenapa? Sebab Allah sudah ampun dosa dia. Kalau kita nak kata dosa pun, Allah sudah ampun dosa dia. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampun dosa dia, dan ayat ni sudah ada dalam Quran, pemberitahuan Allah sudah ada dalam Quran, maka kita tidak boleh kata Nabi Musa tu buat dosa. Kan? Sebab orang yang melakukan dosa, kemudian diampunkan dosa dia macam tidak ada dosa lah. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis kan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Seseorang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak dosa. Keadaan dia tu seperti tidak ada dosa. Jadi kita tidak boleh kata Nabi Musa ni dosa. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita tidak boleh kata Nabi Adam AS tu dosa. Walaupun memang Nabi Adam pernah melakukan dosa. Tetapi adakah
keadaan dia sekarang tu berdosa? Tak. Sebab apa? Sebab Allah ampunkan dosa dia. Sebagaimana di dunia ni lah. Ya, kalau seseorang itu, ya, walaupun dia melakukan satu kesalahan, kan, tapi mahkamah putus dia tidak bersalah. Jadi dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Kenapa? Sebab mahkamah putus tidak bersalah. Ataupun agung bagi pengampunan kepada dia. Jadi kita boleh kata dia bersalah ke? Tak boleh. Sebab mahkamah sudah putuskan dia tidak bersalah. Begitu juga Nabi Adam AS. Kita tidak boleh kata Nabi Adam itu berdosa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampun dosa Nabi Adam AS. Allah sebut dalam Quran. Saya tekankan di sini, kenapa tuan-tuan? Sebab Kristian dalam agama mereka mengatakan Nabi Adam AS ini dosa. Dan mana-mana cucu Adam sampai kiamat ni, mereka mewarisi dosa Nabi Adam AS. Sebab itulah mana-mana manusia yang lahir ni, dia dikira dilahirkan dalam keadaan dosa. Kenapa? Keadaan dosa tu sebab kira-kira dia mewarisi dosa Nabi Adam AS. Jadi mereka ni perlu, bayi-bayi tu perlu dibaptis, disucikan, dibersihkan dosa dia. Ini canggah dengan ajaran kita. Dalam agama kita tidak seperti itu. Dalam agama kita ni tuan-tuan, ini pencanggahan yang besar antara Islam dengan Kristian. Ya, dalam agama kita ni tuan-tuan, mana-mana bayi, semua bayi dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sama ada bayi itu daripada ibu dan ayah dia Islam ataupun kafir. Bayi kafir pun sama. Kan? Ayah Hindu, ibu dia Hindu, anak dia ke fitrah. Sebelum anak tu akhir balik lah. Dalam hadis sebut, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap bayi yang dilahirkan itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah tu maksudnya tidak ada rasa, bersih. Itu makna fitrah. Kan? Kemudian Nabi kata, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan anaknya itu sama ada Yahudi ataupun Nasara ataupun Majusi. Itu keadaan dia. Ya, dalam hadis pun jelas. Nabi SAW pernah tengok dalam mimpi dia, dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam mimpi tu Nabi tengok ramai kanak-kanak duduk sekeliling Nabi Ibrahim AS. Ramai lah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tu keliling tu kanak-kanak. Malaikat bagi tahu. Siapa dia? Bila Nabi tanya siapa dia ni? Dan malaikat kata inilah kanak-kanak kan, mata alal fitrah, ia mati dalam keadaan fitrah. Sahabat tanya, ya, wa auladul musyrikin, walaupun anak dari kalangan golongan musyrikin, wa auladul musyrikin, walaupun anak tu dari kalangan zuriat golongan musyrikin ataupun orang kafir, sama je. Kan? Maknanya anak-anak orang kafir ni kalau mati, dia akan dibangkitkan bersama dengan Nabi Ibrahim. Maksudnya dikira di atas agama Nabi Ibrahim AS yang bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Walaupun mak ayah dia tu Hindu kau, Kristian kau, Buddha kau, Yahudi kau, tidak kira. Itu pun fitrah. Itu bercanggah dengan ajaran Kristian. Dan dalam Quran Allah sebut dengan jelas bahawasanya dosa Nabi Adam itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Ibrahim AS telah menerima beberapa kalimah daripada Tuhannya. Kalimah tu kalimah taubat tu lah. Kalimah yang dia ucap tu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tu Allah Subhanahu Wa Taala ajar sendiri Nabi Ibrahim untuk sebut kalimah tu. Jadi apabila Nabi Ibrahim sebut fataba alaih, Allah Subhanahu Wa Taala pun ampun dosa dia. Jadi sudah sabit dah. Kita boleh kata Nabi Adam tu berdosa. Jadi kita bagi lalu pada azan, kemudian kita sambung sekejap insya-Allah. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu huwal ghafur, dia Maha Pengampun. Maha Pengampun di sini iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suka mengampuni hamba-hamba dia apabila hamba tu minta ampun. Sebab itulah salah satu golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dalam Quran ni Allah sebut, iaitu golongan mustaghfirin,
Itu golongan yang sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di atas segala dosa-dosa yang dia buat ni lah. Sama ada dosa yang memang jelas dosa dia lakukan ataupun golongan yang muqarrabin tadi. Kan? Dan sebab itulah kita ni tu, walaupun kita tak buat dosa, ya, tak buat dosa tu dengan arti kata dosa-dosa besar tu kita tak buat, kita jaga diri kita. Kita jangan tertipu, ya. Jangan tertipu dengan arti kata kita jangan rasa kita ni tidak berdosa. Jangan. Ya. Sebab keadaan kita tu boleh jadi walaupun kita tak buat dosa tapi berdosa. Kan? Boleh jadi berdosa. Yang mana kita tak tahu. Sebab dosa-dosa ni bukan kita dosa tu berlaku ketika mana kita buat dosa tu kan. Kita buat larangan Allah, kita tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Boleh jadi dosa ni berlaku ketika mana kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tu. Maksudnya di saat kita melakukan perintah Allah tu, boleh jadi ada perkara yang kita buat tu Allah tak suka. Jadi dosa di situ mana dosa dalam ketaatan. Bukan dosa meninggalkan ketaatan, tidak. Dosa dalam ketaatan. Ya. Mungkin kita buat tidak sempurna. Tidak sempurna, kita dah buat dah. Kan? Kita dah puasa dah. Contohnya, kita dah solat dah. Kita dah pergi haji, pergi umrah dah apa semua. Tapi dalam keadaan kita mengerjakan ibadat tersebut, Allah tak suka pada kita. Ada perkara-perkara seperti itu. Jadi dosa-dosa seperti itulah. Ya. Jadi kita tidak boleh rasa, saya tidak berzina, saya tak minum arak, saya tak ini, jadi saya tidak berdosa. Sebab apa? Sebab takut-takut kita tertipu dengan syaitan ni menyebabkan kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia tu dia tak minta ampun sebab dia tak rasa dia terdosa. Dia tak minta apa-apa, saya tak buat dosa. Tidak gitu. Jadi inilah satu sifat dalam hati kita, tasawuf kita panggil. Kenapa tuan? Sebab kita kena jadi tu golongan golongan mustaghfirin ya Allah Subhanahu wa taala tu. Wal mustaghfirina bil ashar, golongan yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Ya, jadi walaupun kita tidak melakukan dosa tapi kita cuba istighfar kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah suka. Allah Subhanahu wa taala ni dia suka tuan, dia suka mengampuni. Ghafur ni dia suka mengampuni dosa hamba-hamba dia dan dia mudah ampun dosa hamba dia. Jadi kita minta kepada Allah tu sebab sifat Allah seperti inilah. Sifat Allah tu Ghafur, dia maha pengampun. Maksudnya dia suka mengampuni, dia mudah mengampuni. Mudah tu kita minta, dia akan bagi, itu makna mudah. Kan? Mudah menerima taubat, suka menerima taubat. Itu sifat Allah. Tawab kan? Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia suka untuk menerima taubat hamba-hamba dia. Sama juga Allah Taala suka. Ya, orang-orang kerana sifat Ghafur inilah Allah Taala suka bagi orang yang meminta ampun ni. Jadi kita kena jadikan diri kita ni orang yang sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Nabi SAW sudah ajar kepada kita bagaimana kita nak jadi golongan mustaghfir ini, iaitu kita sentiasa menyebut-nyebutlah dosa kita tu, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim kan. Itu ya, cara yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nabi tunjuk ajar, walaupun Nabi sendiri tidak buat dosa, tapi Nabi sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala suka sifat seperti itu. Ya. Mudah ampun itu, walaupun dosa kita banyak macam mana sekalipun. Sebesar mana sekalipun dosa kita buat. Boleh jadi kalau manusia ni dia tak ampun dah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu dia Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun. Dia. Kemudian Ar-Rahim, dia Maha Penyayang. Selalu kalau kita perhati, kita tadabbur, kita renung ayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kita akan jumpa, kita akan sentiasa berjumpa sifat Ghafur ni Allah Subhanahu wa taala letak dengan Rahim. Sama dengan Tawwab. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Di sini innahu huwal ghafurur rahim. Rahim ni penyayang. Kenapa? Sebab Ghafur ni pengampunan dengan sayang ni dia ada hubungan. Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ni kalau bila dia ampun dosa hamba dia, dia akan sayang kepada hamba dia sebab hamba tu tidak ada dosa. Tidak dosa kerana diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hamba tu ada dosa, Allah tidak sayang. Jadi Allah tidak sayang. Allah benci. Allah murka dalam Quran kan.
golongan yang Allah murkai, golongan yang Allah Ta'ala benci. Kenapa Allah benci, Allah murka? Sebab dosa. Kan? Hatta Nabi Adam AS, Allah murka. Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Kerana apa? Kerana dosa tersebut. Kemudian apabila Nabi Adam AS minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala suka. Bukan Allah suka kepada dosa itu, tidak. Allah suka kepada sifat bertaubat terhadap dosa tersebut. Jadi kalau kita melakukan dosa, dengan sebab dosa tu Allah benci pada kita, Allah tidak suka. Kan? Dengan sebab Allah Ta'ala tidak suka ni lah, Allah akan humbar manusia tu dalam neraka Jahannam. Jadi neraka ni adalah tempat yang Allah Ta'ala akan masukkan hamba-hamba yang dia benci, yang dia tidak suka. Oleh kerana itulah dalam surah Fatihah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada golongan yang Allah murkai tu kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa? Kenapa di situ Allah sebut murka? Sebab ahli neraka dah tu. Ahli neraka ni golongan yang Allah murka. Murka tu lawan kepada sayang. Ya. Jadi bila kita melakukan dosa yang ada pada kita ini mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak Allah sayang kepada kita, kita kena usaha supaya dosa kita tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana? Minta ampun pada Allah. Kan? Minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala suka. Allah ampunkan dosa kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ulama tafsir kata ampun di sini dengan arti kata hapus. Hapus tu maksudnya padamlah, padam. Sehingga di hari akhirat nanti apabila kita bangkit, dalam buku catatan amal kita tu tidak ada dosa kita. Itu makna Allah hapuskan dosa kita. Yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapuskan daripada kamu ni dosa-dosa kamu. Maka di hari akhirat ni kita dah buat dosa kan, tapi dosa kita tidak ada. Seolah-olah macam kita tak buat dosa lah. Ya. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Rahim tu. Mana kalau nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena usaha diri kita tu biar jangan ada dosa. Dia jangan dosa. Sama ada kita jaga diri kita untuk tidak melakukan dosa. Kalau kita boleh buat, kalau kita tak mampu buat, mungkin kita akan terbuat dosa. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita tak minta ampun, kita buat dosa, kita tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita bangkit di hari akhirat, dosa tu ada bersama dengan kita. Dosa tu ada bersama dengan kita. Bila kita buka buku catatan amal tu, akan ada dah dosa tu. Ni Allah sebut dalam Quran surah Kafir kan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kan? Kamu akan tengok bila diberikan kitab kepada manusia ni, kamu akan tengok orang-orang yang mujrimin yang melakukan dosa. Mereka akan berasa takut terhadap apa yang tercatat dalam buku catatan tersebut. Takut. Kenapa? Sebab ada dosa. Takut tu sebab dosa. Bukan sebab apa? Sebab dosa-dosa yang dia buat tu ada dalam buku tu. Kenapa ada? Sebab dia tak minta ampun. Dia takut tuan. Dia faham dah. Dengan sebab dosa ni Allah akan humbar dia dalam neraka Jahannam. Jadi bila kita tidak minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita buat ni, syarat dia bukan syirik. Dosa bukan syirik. Ulama tafsir kata ada dua keadaan. Dalam perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan dosa kita. Ini sifat ghafur Allah. Sifat ghafur Allah ni maknanya Allah boleh, walaupun kita tak minta ampun, tapi Allah boleh ampun. Dia bukan syarat kena minta ampun tak. Jadi keampunan itu diperolehi bukan dengan syarat. Cuma kalau kita minta ampun, Allah akan bagi keampunan. Allah mudah, dia suka nak bagi keampunan. Tapi bukan syarat nak dapat keampunan tu kena minta. Kalau Allah nak ampunkan dosa kita, Allah boleh ampun. Jadi di hari akhirat nanti ni, tuan-tuan, kita tak minta ampun, dosa kita ada. Syaratnya bukan syirik lah. Sebab kalau syirik tidak berlaku. Kalau dosa, apa saja dosa. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki, Allah berkuasa ampunkan dosa kita. Walaupun dosa kita tu ada, walaupun kita tak minta ampun. Jadi kalau sekiranya Allah ampunkan dosa kita dalam perhitungan Allah, keampunan Allah berikan kepada hamba ni dalam mahkamah dia, maka hamba tu selamat. Tak masuk neraka lah dia nya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ni jugalah tuan-tuan. Okay. Ataupun kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak ampun dalam mahkamah dia, mana Allah hukum, maka manusia perlu masuk neraka dulu untuk bersihkan dosa dia.
Jadi bersih dosa di hari akhirat dengan cara macam mana? Masuk neraka lah. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut ada golongan jahannamiyun, dia sebut. Golongan jahannamiyun ni maknanya dia ahli syurga. Tapi sebelum masuk syurga tu dia masuk neraka dulu. Kan dalam hadis sebut Kenapa tu? Kenapa masuk neraka? Sebab dosa dia dulu dah. Ia tidak terhapus dulu di dunia. Dosa-dosa tidak terhapus di dunia, ada di hari akhirat. Jadi penyelesaian dia masuk neraka. Selesai dulu dalam neraka Jahannam tu, berapa lama tak tahulah. Okay. Apabila selesai, okay, barulah dia boleh masuk syurga. Jadi masuk syurga setelah mana masuk neraka Jahannam. Kalau kita nak seperti itu, tak apalah. Tak minta apa pun. Okay. Tapi syarat dia dosa bukan syirik. Sebab apa? Sebab kalau syirik, tidak ada keampunan. Syirik mana kalau mati dalam keadaan dosa syirik ada, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa manusia yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tidak ada keampunan. Orang-orang yang mati ni, dia syirik pada Allah, dia tidak bertaubat pada Allah sebelum dia mati. Sebab syirik dia wajib taubat. Wajib taubat, tinggal amalan syirik dia. Kalau dia tak taubat, dia mati dengan amalan syirik, di hari akhirat tidak ada keampunan. Allah sebut dalam Quran tidak ada keampunan. Cuma kalau Allah nak apakan itu kehendak dia lah. Ya Allah sebut tidak ada keampunan ni, maka natijah dia ni tu amalan syirik ini menyebabkan dia kekal dalam neraka sampai bila-bila. Sebab apa? Tak ada keampunan. Hatu syirik. Sebab tu dah ulama sebut syirik tu dosa pada besar sekali. Jadi kita buat pilihan lah. Sama ada kita nak hapuskan dosa kita di dunia ni dengan cara yang Allah ajar dalam Quran ni, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mau minta ampun, rasa malah. Sedangkan kita melakukan dosa, tapi malah nak minta ampun. Saya cerita ni bukanlah saya nak suruh tuan-tuan buat dosa kemudian minta ampun. Tidak. Dan itu bukan maksud dia sebenar. Cuma kita jaga diri kita. Dalam keadaan kita jaga ni orang beriman, mungkin ujian Allah yang Allah kenakan kepada kita ni, kita tak tahu tu masing-masing ni kan. Dalam keadaan kita jaga pun kita buat juga. Kan? Kita buat tu dalam keadaan jaga dah. Tak mahu menipu kan? Tak mahu menipu, tapi menipu juga. Kan? Tak mahu mengumpat dah kita ni. Tak mahu dah. Tapi mengumpat lagi. Itu sifat manusia. Memang begitu sifat manusia pun. Sifat manusia seperti itu. Allah Taala cipta kita manusia dengan sifat seperti itu. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita, buat apabila melakukan dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke arah keampunan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun pada Allah. Kalau kita buat dosa tu, cepat-cepat kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi ada sebutkan, apabila kita melakukan dosa tu, malaikat dia tanya dulu Allah Taala, nak tulis ke tak mahu tulis? Nanti dulu. Kalau hamba tu minta ampun, mana tak boleh tulis lah. Kan? Ini cara kita nak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati ni. Sebab apa? Sebab di hari akhirat ni, tak boleh dah nak minta ampun. Kan? Tak boleh dah nak minta ampun. Dan kita kena ingat tu kan, keampunan di hari akhirat ni adalah satu perkara yang besar yang diingini oleh manusia. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita kan, untuk orang mati kita minta ampun. Sebab itu yang diingini oleh mereka. Oleh mereka, itu pasti berlaku. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Orang yang sudah mati. Sebab apa? Sebab yang diingini oleh orang mati itu keampunan terhadap dosa-dosa dia. Sebab dia sendiri itu tak boleh nak minta ampun untuk diri dia. Kan? Tapi orang masih hidup ni boleh doa keampunan untuk ayah kau, untuk siapa-siapa boleh. Dalam khutbah kan. Termasuk dalam rukun khutbah doa keampunan untuk golongan muslimin sama ada masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Maknanya perkara besar yang berlaku. Barulah kita akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala apabila dosa-dosa kita itu dibersihkan. Kalau dalam keadaan ada dosa ni, kita tidak akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah ajar kita nak dapat kasih sayang dia ni, kena jaga diri kita ni daripada melakukan dosa ataupun buat dosa, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Innahu al-Ghafurur Rahim ni sentiasa Allah Taala sebut seperti ni dalam Quran. Kita boleh perhati selain daripada ayat ni banyak lagi ayat-ayat lain. Tempat lain Allah Taala sebut. Tak apalah, kita berhenti di sini tuan-tuan. Ayat 16 surah Al-Qasas. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah akan datang ni. Ayat seterusnya. Bulan Mac ni kita dah masuk Ramadan. Mungkin tertangguhlah kuliah kita sekejap. Kita akan sambung bulan berikutnya insya-Allah. Jadi untuk hari ini kita berhenti setakat ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan dan kekurangan
daripada diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah dan minta maaf. Itu dah sekalian. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.